Saya selalu tengok orang kata saya kat belakang. Walaupun grup-grup ustaz-ustaz, alim ulama' ni, dalam grup kutuk saya ramai-ramai. Saya tahu semua sekali, saya baca. Saya kalau sedih orang kata ke keji, saya ni sedih juga. Bila saya sedih, ubat saya nangis. Nangis pada Allah. Dan bila saya sedih, saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk sabar ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Kalau ada pahala untuk sabar ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Saya selalu tengok orang kata saya kat belakang. Walaupun grup-grup ustaz-ustaz, alim ulama' ni, dalam grup kutuk saya ramai-ramai. Saya tahu semua sekali, saya baca. Tapi saya pun tak mau balas-balas. Saya pun tak nak gaduh dengan siapa-siapa. Saya doa mereka dapat kebaikan hidayah. Saya patut tak cerita saya tersebut. Moga Allah maafkan saya. Jadi bila benda-benda macam tu saya terbaca, saya tahu ulang-ulang kali orang kata saya hari update status sana sini. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak pernah sentuh hidup dia. Saya tak sebut nama dia. Saya tak pernah keji dia. Saya tak pernah hina dia. Saya tak pernah minta apa-apa kat dia. Sesin pun saya tak minta kat dia. Satu apa pun dia orang tak didik saya. Yang didik saya ustaz-ustaz, cikgu-cikgu saya dulu. Mereka dah meninggal dalam kubur. Saya tengah malam dengar seorang cikgu saya dah meninggal. Saya tak kenal dia. Tengah malam saya dengar ada orang tengah nangis kat Masjid Seri Petaling tu. Ada orang nangis. Saya pergi kat situ. Dulu, bukan yang baru ni, dulu. Saya tak pergi Masjid Seri Petaling baru ni masa Covid ni, saya tak pergi. Ramai ingat saya pergi. Ustaz dah buat saringan, saya tak pergi. Biasa saya pergi dulu. Sekali masa saya pergi, ada seorang tengah nangis doa. Tahu apa dia doa? Ya Allah, jagakanlah Abid Liu ni, Liu Yun Pao, Linda Liu. Dia doakan keluarga saya seorang-seorang. Siapa pula doa aku tengah malam ni? Saya tengah mengantuk, hilang mengantuk. Saya tengok-tengok, di antara salah seorang cikgu saya yang saya dah tak jumpa lebih 10 tahun. Dia nangis untuk saya. Dia nangis untuk mak saya. Dia nangis untuk ayah saya. Dia menangis untuk keluarga saya. Tengah malam dia nangis untuk saya. Itulah ustaz alim ulama' yang sebenar. Tengah malam nangis untuk umat. Nangis untuk orang jahat. Nangis untuk penzina. Nangis untuk orang tepi jalan. Nangis untuk orang jauh pada Allah. Nangis untuk orang bukan Islam. Doa, ya Allah, jangan marah mereka, beri mereka hidayah. Ya Allah, fahamkan mereka. Ya Allah, fahamkan mereka, beri mereka hidayah. Tengok orang jahat, ya Allah, jangan marah mereka, beri mereka hidayah. Ya Allah, kesian ke Abid Liu ni, beri dia hidayah. Bimbing-bimbing dia. Malam-malam nangis, siang dipegang saya. Abid, ni ada salah sikit Abid, betulkan sikit. Dia telah banyak buat baik kat saya, dia tegur saya sikit. Dia tegur saya sikit, dia tegur. Sekarang berbeza. Banyak ustaz-ustaz, alim ulama' mereka keji kita kat belakang. Cakap kat belakang, hina kat belakang. Cakap bukan belakang, depan juga kat Facebook, kat Instagram. Bukan baru ni, dah lama dah. Banyak kali dah, setiap kali update. Saya banyak juga kadang-kadang pergi mana tempat tiba kena halau. Yang halau pun ustaz juga halau. Halau pada masjid. 2-3 tempat saya pergi, ada kena halau. Saya pergi berdakwah free, masa free. Lepas tu saya, kalau ni saya kadang saya ada charge supaya mereka urus sikit surat untuk saya. Kalau saya bagi free, saya dah kena halau. Bukan dulu-dulu kena halau di masjid. Saya bukan cakap apa-apa. Saya tak sentuh hal-hal semasa, nak sentuh orang. Tak, saya bukan orang macam tu. Saya tak suka nak sentuh hal peribadi orang. Ni bukan saya. Tapi tahu tak apa jadi? Orang halau, orang keji. Tahu tak apa saya nak beritahu tuan-tuan sekalian? Sedih. Orang sekarang patutnya, ramai alim ulama' yang baik-baik, yang soleh, yang sangat saya hormati, membuat saya semakin cinta sayang pada Islam. Tapi ada juga alim ulama' yang baik-baik, yang belajar jauh-jauh. Dia jadi macam, dia penat agaknya belajar jauh-jauh. Penat belajar jauh-jauh. Lepas tu tengok tiba Cina mana pula ni agaknya. Tapi macam tu, keji kat belakang, cakap bukan-bukan. Saya macam pada dulu lagi. Saya tak kacau hidup dia, tak sentuh hidup dia. Saya tak susahkan dia pun. Saya tak minta sesuap nasib pun kat dia. Saya pun tak ada kacau hidup dia, tak pernah keji dalam ceramah saya tentang dia. Saya cuma berkongsi kebaikan. Ni kan dunia Instagram, Facebook. Saya memang saja banyak-banyakkan baik-baik. Sebab anak-anak saya pun ada Facebook, Instagram. Saya nak dia tengok benda baik-baik. Saya nak banjirkan benda baik-baik dalam Facebook, Instagram ni. Saya nak anak-anak saya tengok. Kalau tak, anak-anak kita sayang orang Korea. Tak salah sayang orang Korea. Dulu kita mak-mak sayang orang Hindustan. Tak salah tengok Hindustan sikit, tak salah. Tahu tak apa yang salah? Salah bila tak ada orang tengok Hindustan. Sekarang anak Korea, sekarang terikut setengah-setengah. Bukan semua sikit-sikit terikut-ikut. Jadi kita nak marah orang Korea? Tak. Dia banyak kebaikan yang boleh kita belajar. Tapi tahu tak apa yang kita ni? Kita orang Islam kena banyakkan contoh-contoh yang baik. Meninggalkan contoh-contoh yang baik.
tu abang kakak, apa tu dakwah? Dakwah ni, kita dakwah manusia, tak nak agama, datang dekat pada agama, tu dakwah. Malam nangis, ya Allah mereka tak tahu, tak faham, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Saya kakak abang, saya kalau dakwah dekat, saya jenis tak takut kalau buat dakwah ni. Tapi dengan alim ulama, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu ni, saya ada rasa, memang saya tahu saya bodoh, jahil. Jadi saya penuh rasa kemuliaan pada mereka, penuh rasa hormat, muliakan mereka daripada dulu. Daripada dulu saya hormat, sayang. Semua ustaz-ustaz, cikgu-cikgu ni saya hormat, saya sayang. Kalau dia orang ni hentam saya memang tak jawab, saya diam. Saya selalu rasa macam bodoh, saya nangis, sedih, saya nangis. Tapi kalau orang tepi jalan saya tak takut. Pada umur 15 saya pergi kat satu tempat, budak-budak jahat, saya dakwah. Ketua dia badan bertatu, umur 30 lebih, kerja merompak sana sini. Yang saya pernah cerita, dia ikut sana. Motor beratus geng dia, motor-motor, budak-budak motor, budak-budak yang macam-macam, curi motor, curi kereta. Saya dakwah dia. Alhamdulillah, ramai ikut saya, mereka berubah. Sampai saya pernah cerita, dia berubah jadi sebaik-baik orang. Masa dia meninggal, masa kan berdakwah tengah malam, dia meninggal dunia. Tengah malam berdakwah, meninggal dunia. Orang baik. Sebab tu kita tak tahu kesudahan seseorang. Tu jangan pandang rendah pada orang tepi jalan, pada budak-budak jahat. Mereka anak-anak kita, mereka keluarga kita. Ya Allah, sayang mereka, mereka tak faham, tak tahu. Beri mereka hidayah. Jangan keji dia. Kita kalau baik sikit, benci ke orang, benci orang jahat. Dia ni mana mak opak dia tak pajar, tak ajar-ajar apa dulu. Teruk tu. Dia tak belajar agama, jahil murakab. Kalau orang baik sikit, tak boleh buat apa dah. Degil, jahat tu tak boleh buat apa. Tak sekolah tu degil. Manalah, tak adalah, Islam tidak dia tu. Habislah agama dia, neraka lah tempat. Wah, macam tu dia cakap kat orang lain. Kalau orang jahat cakap begitu pada orang baik, munasabah, sebab hati dia sempit. Tapi kalau orang-orang yang belajar agama, orang yang takut pada Allah, keji orang jahat, jadi kat mana iman dan Islam lah hati kita? Lepas tu kalau jumpa alim-alim yang benar-benar alim, mereka sangat memuliakan orang lain. Kalau orang jahat pun mereka sayang, ini kan pula pada orang baik-baik, mereka sayang. Kita tengok alim ulama penuh rasa hormat, rasa respect, hormat pada mereka. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, itu bila sedih, jangan sedih, percaya kita ada Allah. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni. Ya Allah, ganjar ke atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Percaya ujian ni sebab Allah sayang. Bagus juga bila orang cakap. Saya pula kalau orang makin cakap makin semangat. Orang cakap makin semangat. Makin semangat. Malam orang macam-macam, saya order satu lori besar. Memang saya saja je. Orang kata ustaz nak tunjuk, memang saya saja nak tunjuk. Memang saya nak menunjuk. Menunjuk apa? Supaya orang bukan Islam mudah-mudahan dapat hidayah. Memang saja nak menunjuk supaya orang-orang yang ni dapat cepat dibantu. Sekarang bukan soal siapa nak menunjuk, siapa tak menunjuk. Soalnya ramai orang lapar kat rumah. Sebenarnya soalnya ramai orang lapar kat rumah. Saya pergi rumah, ada banyak rumah, 30 rumah hari satu kami pergi. 30 rumah pergi hantar makanan. Keluar-keluar tak ada tangan ada. Ada yang tak ada kaki. Ada yang buta. Apa dia nak makan sekarang? Dia kerja apa? Dia kerja urut orang. Sekarang dah tak boleh urut orang yang buta. Tak boleh urut orang. Dapat duit, bantuan ada. Bukan tak ada. JKM pun ada, zakat pun ada. Tapi berapa sangat? Cukup kakak duit berapa ratus sebulan cukup? Seberapa ratus je sebulan nak bayar. Mungkin rumah pun dia tak dapat zakat. Tapi cukup tak? Tapi tak cukup. Jadi apa kita boleh buat? Kita walaupun dapat bantu mereka sikit pun tak cukup. Tapi kurang-kurang kita ada buat sesuatu. Kesian kat mereka. Ada yang dah tak ada makan. Boleh kita tempat rumah orang susah. Kat KL ada tempat orang susah. Kita bagi hantar beras. Dia ambil isi. Sebab dia seorang yang hantar SMS. Kita hantar ke rumah dia. Dia orang bagi-bagi. Beras tu dia boleh bagi-bagi kawan-kawan dia. Apa makanan dapat tu dia bagi-bagi. Dia panggil jiran dia. Sebab dia orang tak makan dah tak ada lah. Hantar bagi-bagi jiran. Dapat 2 sardin, bagi 1 sardin kat jiran. Gula pun dia ni. Saya tengok tak apa bang, jangan. Nanti kita suruh dia orang hantar lagi. Dia orang ambil lagi, hantar. Stok banyak, hantar. Bagi kau semua orang dapat. Tahu tak apa dia abang kakak? Sekarang bukan soal tu. Soal ramai orang lapar. Nabi SAW sebut kita tidur dalam keadaan kenyang, jiran kita lapar. Allah tanya kita ke akhirat. Kita tidur kenyang, jiran kita lapar. Allah tanya kita di akhirat. Kita tidur kenyang, jiran kita lapar. Allah tanya di akhirat. Jadi kita
kita kena tolong seramai orang. Ini kan pula ada adik-beradik kita lapar, tolong dia. Ini waktunya. Bukan hari-hari datang COVID-19, datang waktu ni je. Di waktu ni untuk tunjukkan apa kita nak tunjuk pada Allah. Tunjuk ke Allah. Ada sekali Anas bin Nadar jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia tak dapat pergi perang Badar. Dia sedih, nangis. Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni pakcik Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi dia jumpa Anas bin Malik. Bila jumpa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bapa saudara Anas bin Malik, dia tak dapat pergi Badar. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah. Saya nak tunjuk pada Allah apa yang saya boleh buat untuk agama ni. Saya nak tunjuk pada Allah apa saya boleh buat untuk agama ni. Saya nak tunjuk pada Allah apa saya boleh buat untuk agama ni. Dia pergi perang Uhud. Masa pergi perang Uhud, apa jadi, musuh datang pada atas bukit. Naik atas bukit tu, kemudian musuh datang dan dia kena tikam bahagian depan 80 kali. Sekali dah mati 80. Dia kata, apa, saya nak tunjuk pada Allah. Saya nak tunjuk pada siapa? Nak tunjuk pada Allah. Jadi kita buat baik ni memang nak menunjuk, nak tunjuk ke Allah.